واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. صدق الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, Quran Salat Infaq pada hari ini. Untuk sama-sama kita meneruskan halaman yang ke-92 pada juz yang ke-5 daripada surah An-Nisa, surah yang keempat yang membawakan tema keadilan di mana sahaja, dan keadilan itu adalah satu perjuangan apabila kita sentiasa berinteraksi dengan kalam daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada hari ini kita akan membaca 3 ayat daripada surah An-Nisa bersama Al-Fadil Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Baik, Alhamdulillah. Safah, apa khabar ini? Alhamdulillah. Saat ini kita masuk kepada ayat yang ke-87 pada hari ini. Kalau baca bismillah sambung dengan ini, dia jadi macam mana tu Ustaz? Jadi nipis lam tu pada Nipis, kalimah ya. Allah. Walaupun nama Allah tu dia punya cara sebut itu ada ta'zim, ya. Betul. Tapi bila baca dengan kasrah di bawah, Kekok sikit, Ustaz. dia lain sikit, ya. Jadi yang terbaik macam mana? Baca bismillah dan Bismillah kita wakaf, kita teruskan dengan Allahu la ilaha illa. Allahu la Walaupun ilaha bacaan sambung tu pun boleh jugalah. Boleh Itu juga. pilihanlah. Baik. Jadi alhamdulillah pada hari ini kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah berikan kepada kita ilmu dan hikmah, kebijaksanaan dengan hidayah ayat-ayat Al-Quran. Dengan sama-sama kita berdoa, subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Kita saksikan apakah ringkasan bagi 3 ayat pada hari ini. Bermula daripada ayat yang ke-87, penjelasan Allah memiliki sifat rububiyah kepada semua makhluknya. Diikuti pada ayat yang ke-88, teguran kepada golongan mukmin yang berpecah, yang bertelingkah dalam menakul satu realiti yang kita akan baca sebentar nanti. Diikuti pada ayat yang ke-89, larangan bagi orang yang beriman menjalinkan hubungan baik dengan musuh Islam. Kita baca ayat 87 hingga 89 dipimpin Al-Fadhil Ustaz Tirmizi Ali. Sila Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih kepada Hadir Ustaz Tuan Fazrul, penonton-penonton, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, sama-sama hari ini kita akan masuk halaman baru, halaman 92, masih lagi surah An-Nisa, daripada 3 ayat hari ini, panjang juga pada hari ini, dekat separuh muka juga. Ayat 87 hingga 89, sebagaimana sinopsis kita dah baca dan dengar tadi, membantu kepada kita untuk kita dapat fokuskan bacaan kita pada hari ini. Jom sama-sama kita dengar dan hayati. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa hu la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la rayba fihi wa man asdaqu minallahi haditha. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا.
سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا صدق الله. Surah Al-Azim, itulah bacaan daripada ayat yang ke-87 hingga 89. Alhamdulillah kita membacanya, Ustaz Tirmizi ya. Selepas kita melihat kepada beberapa ayat sebelum ini ya, salah satu disiplin dalam tadabbur Al-Quran ini adalah ilmu at-tanasub Ustaz ya, iaitu ilmu keterkaitan daripada satu ayat kepada ayat yang lain, daripada satu surah kepada satu surah yang lain, daripada satu perkataan kepada satu perkataan yang lain. Kerana Al-Quran ini adalah satu dan apa isinya itu akan membawa kepada kesatuan ataupun keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila kita melihat menggunakan disiplin itu pada ayat 85-86 di hujung itu Allah menyatakan Allah ini muqita, maha berkuasa, Allah maha menghitung. Maka apabila ada orang-orang di dalam masyarakat golongan munafik yang memandang rendah kepada segala audit daripada Allah ya, tak kisah apa yang Allah berkuasa, apa yang Allah kira ataupun hitung, maka ia akan merosakkan sesuatu masyarakat. Dan bagaimana membina satu masyarakat yang aman, yang mempunyai ahli ataupun warga yang mempunyai dasar memberi kesejahteraan. Formulanya Allahu la ilaha illahu, iaitu ketauhidan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahawa sebenarnya apabila seseorang itu tidak syirik Ustaz ya, tidak mensyirikkan Allah, nanti kita pergi kepada surah Luqman dinyatakan bahawa innasyirka ladzulmun azim. Sesungguhnya syirik ini adalah kezaliman ataupun kegelapan, punca stres paling besar dalam dunia ini. Ya, makin ramai orang yang syirik ataupun seseorang itu melakukan syirik, dia mengundang stres. Kerana apa? Kerana dia tidak bergantung kepada punca kuasa ataupun dia tidak tidak bertanggungjawab Ustaz. Ya, bila kena audit, seorang ibu kalau dia rasa bahawa dia akan diaudit, dia ada suami di depan mata ke ataupun tidak ke, dia akan bertanggungjawab. Bagi seorang suami, bagi seorang ketua ya, kalau dia tahu bahawa innallaha kana ala kulli syai'in hasiba, pada setiap masa itu akan diaudit oleh Allah SWT, setiap saat, setiap rezeki, setiap kuasa diberikan itu akan diaudit, maka seseorang itu akan menjadi bertanggungjawab, dan inilah yang akan membina masyarakat yang sejahtera. Kerana masing-masing bertanggungjawab Ustaz ya. Ini kesan daripada nama-nama Allah ini dalam kehidupan. Jadi bila dinyatakan Allahu la ilaha illahu ya, seseorang itu akan mentauhidkan Allah, meletakkan kebergantungan kepada Allah dan tidak mudah takut kepada musuh-musuh ya, kerana ada Allah yang akan backup, yang akan melindungi dan juga akan membantu. Dan lebih daripada itu, bila kita bertauhid kepada Allah, kesannya apa? La yajma'annakum ila yaumil qiyamah. Nescaya ya, sungguh dia akan mengumpulkan Ustaz. Kita semua ini ya, tuan-tuan yang berada di rumah, yang berada di studio, siapa sahaja, sama ada baca ayat ini tak baca ayat ini, pasti akan dikumpulkan pada yaumil qiyamah. Apa maksud yaumil qiyamah? Hari kebangkitan Ustaz ya. Kita dibangkitkan, dan pada waktu itu kalau ada orang yang lalai kat dunia ni, lalai yang dia tak tahu ada peraturan, macam orang pergi bawa kereta Ustaz. Bila bawa kereta tu, dia bawa 200 km, kemudian kena tahan. Kemudian JPJ cakap ataupun polis cakap kena saman encik 200 km per jam. Saya tak tahu peraturan kan. Kalau awak dah masuk ke dalam negara ini, awak kenalah tahu peraturan kan. Kena tahu peraturan, dan masuk hidup di atas muka bumi ini perlu tahu peraturan, dan panduannya itu ada di dalam Al-Quran ini. Sama ada tahu tak tahu, saman keluar juga ya. Sama ada tahu atau tidak tahu, apabila sampai di akhirat nanti akan
diaudit, ya, akan diaudit sama ada betul tak tahu ataupun buat-buat tak tahu, seperti orang-orang munafik yang mereka ini tidak mahu tadabbur, Ustaz, ya. Bila ada Quran, mereka sembahyang belakang Nabi tetapi mereka tidak mahu mendalami isi kandung Al-Quran ini. Jadi hari kiamat ini la raiba fih, ya, seawal ayat 2 surah Al-Baqarah kita dah jumpa, Ustaz. Zalikal kitabul la raiba fih. Tidak ada keraguan pada kitab Al-Quran. Sama apabila bercakap tentang yaumil qiyamah, tidak ada keraguan. Tidak ada keraguan. Sebagaimana kita tak ragu, ya, kalau katakan seorang ibu mengandung, dia akan melahirkan anak, tak ragu dia akan dihidupkan, ya, daripada tak ada menjadi ada. Dan apabila kita sudah dimatikan, kalau Allah nak bangkitkan balik, itu adalah amat mudah. Ya, dulu daripada tak ada apa, ya, boleh jadi seorang manusia. Ini dah ada dah tulang kita dah ada dah pernah hidup, jadi mudah untuk dibangkitkan semula. Jadi di hujung ayat 87 itu Allah nyatakan siapakah yang lebih benar perkataannya, ya. Dan apabila Allah nyatakan begini, nak tanya pada kita lah, Ustaz, kan, kita kena jawab apa? Sudah tentu Allah lah yang benar. Itu sebabnya bila kita hujung baca ayat Al-Quran ini, kita cakap sadaqallahul azim, semua perkataan Allah ini benar, yang boleh diragui perkataan manusia, apatah lagi orang munafik. Tetapi perkataan daripada Allah ini menyebabkan kita makin lagi bertanggungjawab, dan saya akan buat yang terbaik, saya akan diaudit, saya tahu Allah berkuasa, saya akan recommend yang terbaik dalam hidup saya, menyebabkan masyarakat ini akan menjadi aman sentosa. Kita berehat sebentar, kembali semua selepas ini. Baik, Quran Time, Quran Salat Infaq. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Al-Quran. Pelajari dan dalami kesempurnaan bacaan mengikut hukumnya. Fahami dan hayati maksudnya. Amalkan dan jadikannya sebagai panduan kehidupan. Bukan hanya kita belajar tadabbur, bahkan kita akan belajar tajwid secara mendalam, dan ada segmen hafazan. Saksikan episod baharu My Quran Time 2.0 setiap hari 12.30 hari di TV9, juga di saluran Astro 149. مجاهينا وارزقنا تلاوته واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق
kembali kita dalam My Quran Time, Quran Salat Infak. Pada hari ini sama-sama kita mendalami ayat 87 hingga 89 pada halaman yang ke-92 untuk kita sama-sama memahami bahawa perjuangan keadilan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah suatu perkara yang tinggi nilainya. Perjuangan Nabi, kalau ada orang cakap Ustaz ya, kalau Quran ni apakah antara mesej pentingnya, namanya keadilan. Ya, keadilan. Jadi apabila Nabi berada di Mekah itu 13 tahun, di sebalik tauhid ya, kalimah la ilaha illallah yang diawali pada ayat 87 itu ialah kalimah untuk memperjuangkan keadilan. Bila makin seseorang itu beriman, bertauhid kepada Allah, orang-orang bisnes pada waktu Nabi, orang-orang yang berkuasa pada zaman Mekah itu tidak puas hati pada Nabi Ustaz ya. Ya, kerana apa? Kerana bila cakap saja Allahu la ilaha illahu ataupun la ilaha illallah, kalimah yang ringkas, tetapi di sebaliknya itu ialah nak menunjukkan kuasa, audit dan segala puncanya itu adalah daripada Allah. Masing-masing kena bertanggungjawab dan tidak boleh menzalimi di antara satu sama lain. Jadi orang-orang elit di Mekah itu bila dengar Nabi membawa la ilaha illallah, kalau tak kacau orang tak apa Ustaz. Tapi mereka tahu bahawa bila dibawakan mesej la ilaha illallah itu sebenarnya sedang ada transformasi ya dalam kehidupan di Mekah. Ianya akan menegur kepada siapa? Kepada Abu Jahal, kepada Abu Lahab, kepada tokoh-tokoh elit seperti Umayyah bin Khalaf ya, ataupun mungkin kita bercakap tentang Abu Sufyan yang masih lagi pada waktu itu ketua pada waktu di Mekah tersebut. Jadi dalam hal ini Allah meneguhkan kepada para sahabat, iaitu waman asdaqu minallahi haditha, iaitu apabila dah beriman kepada Allah, kita kena bertanggungjawab, semuanya akan dibangkitkan pada hari kiamat. Kena yakin kepada perkataan Allah, tidak ada perkataan lain yang lebih benar, dan ini untuk meneguhkan perjuangan keadilan. Pasal kadang-kadang dia bergoyang dia Ustaz ya, bila kena tegur ataupun kadang-kadang kena boykot dan sebagainya, memang bergegar, tetapi Allah ingatkan, dan walaupun sudah diingatkan masih ada lagi di kalangan para sahabat yang bergoyang. Apakah goyang ataupun gegaran pada perjuangan keadilan mereka? Ayat 88 kita baca bersama Al-Fadhil Ustaz Tirmizi. Sila Ustaz. Baik, insya-Allah kita beralih pada ayat 88. Fama lakum fil munafiqin. Ada perkataan munafikin Ustaz? Betul. Okey. A'udzubillahi minasyaitanir. Fama lakum fil munafiqin fi'atayn أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. صدق الله. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat yang ke-88. Apabila sudah pun kita melihat kepada mesej dalam ayat 87 tentang ketauhidan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak ada yang lebih benar daripada perkataan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini berlaku kepada para sahabat dan mesej ini juga adalah untuk kita. Tetapi apabila bercakap tentang realiti Ustaz ya, dalam Imam Suyuti menyatakan asbabun nuzul kepada ayat yang ke-88 ini ialah apabila para Nabi pergi ke Uhud untuk berperang, beberapa orang yang ada dalam rombongannya kembali ke Madinah. Kita maklum bahawa 300 orang kembali ke Madinah. Para sahabat ada yang kata kita bunuh sahaja mereka yang kembali itu, sedangkan satu kelompok lagi mengatakan tidak, kita tidak akan membunuh mereka. Maka turun ayat yang ke-88. Apa isinya? Fama lakum fil munafiqin, mengapa kamu berpecah menjadi dua kumpulan. Kumpulan pertama cakap kita bunuh sahaja kepada kumpulan munafik ini, satu lagi kata jangan bunuh. Jadi dalam hal ini ya, Allah nyatakan apa?
Mengapa kamu berpecah pada dua kumpulan dalam menghadapi orang munafik padahal Allah telah mengembalikan mereka kepada kekafiran disebabkan usaha mereka sendiri. Allah menggunakan perkataan wallahu arkasahum bima kasabu. Ya, Allah telah mengembalikan. Rakasa ni macam kalau kita ada baju Ustaz ya, kita masukkan dalam dye tu nak bagi warna tu kita terbalikkan kan. Terbalikkan itu namanya rakasa. Jadi apabila orang-orang munafik ini berbuat kebaikan ya, walaupun dia buat sembahyang lah, buat itu buat ini, tapi Allah rakasa, Allah terbalikkan. Maksudnya dia rasakan bahawa dia sembahyang itu mendapat pahala tapi tak dapat pahala Ustaz. Ya, mereka buat baik, mereka berjuanglah masuk bersama dengan Nabi tetapi Allah pusingkan. Kenapa? Kerana mereka sendiri yang memusingkan perkataan-perkataan dan juga keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah pusingkan itu, ya, Allah kata arkasahum itu bukan kerana Allah saja-saja buat begitu, tetapi bima kasabu, atas apa yang mereka telah lakukan. Jadi kerana orang-orang munafik ini memilih untuk berbolak-balik ya, untuk menipu Nabi, kalau ada mesyuarat dia mesyuarat lain untuk cancel out ataupun nak membatalkan perancangan kebaikan, maka Allah menterbalikkan mereka. Dan ini satu amaran yang besar kepada kita. Bila kita tengok istilah al-munafik ni Ustaz ya, bukan kita kata ini siapa munafik pada zaman Rasulullah ni, ini munafik dalam zaman kita. Bukan itu yang kita cari. Yang kita ambil perhatian pasal ini ayat untuk kita. Harapnya bukanlah saya yang menjadi begini. Kerana ada perkara-perkara yang saya tahu, yang saya faham, tapi kadang-kadang saya tidak laksanakan ataupun tidak nyatakan secara jujur. Khawatir Allah menterbalikkan. Arkasahum bima kasabu. Jadi kita tahu perkara ini berlaku pada zaman Nabi dan pada orang-orang para sahabat itu Allah tegur. Aturiduna an tahdu man adallallah. Apakah kamu nak memberi hidayah kepada orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bercakap tentang sesat tak sesat, ini kita selalu ada orang menyoal Ustaz. Dia kata mengapa ada orang yang akhirnya mati dalam keadaan bukan Islam kan, ataupun mengapa ada orang yang Allah beri hidayah. Kita tahu bahawa Allah ini berkuasa, tapi mengapa tak Allah bagi hidayah pada semua? Ini persoalan-persoalan yang kita akan jumpa sepanjang Al-Quran, tapi di sini kita dah dapat jawapan awalnya, iaitu bima kasabu, atas apa yang mereka buat. Kemudian Allah bagi, ya, kalau dia buat bersungguh-sungguh mencari kebenaran, mencari hidayah, Allah akan bagi. Seperti tuan-tuan yang berada di rumah, ya, yang berada di studio, cari, ya, kita mencari hidayah, maka Allah bagi hidayah. Ya, tapi kalau kita tunggu je Ustaz ya, kita duduk nyengkeng itu je, harapnya Allah bagi hidayah. Kalau Allah nak bagi, Allah tak nak bagi, tak nak bagi. Maka kalau itu yang berlaku, maka sebenarnya yang paling boleh buat begitu sepatutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan, duduk saja, tak payah pergi Uhud, tak payah berhijrah ke Madinah, tak payah fikir-fikir, duduk je dengan Khadijah kat rumah kan, nanti berjayalah. Tetapi itu bukan kaedah Al-Quran, bukan kaedah di dalam Islam ini sendiri. Islam memberi perhatian kepada usaha di peringkat manusia, tetapi sudah tentunya hasilnya ditentukan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah menegur kepada para sahabat yang cuba untuk protect, melindungi kepada orang munafik, wa may yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Ya, siapa yang disesatkan oleh Allah, tak ada siapa yang boleh memberi petunjuk ke arah situ. Ya. Dan di situ sebagai satu amaran kepada kita agar kita selalu pilih jalan. Ya, macam tuan-tuan kan pilih jalan, nak pergi ke sini, ke studio, nak pergi ke TV pun kena pilih jalan itu Ustaz kan. Dia ada banyak jalan kan. Hari ni boleh pergi shopping, apa lagi? Kalau nak tengok My Quran Time ada jalan pergi main TikTok ke kan. Macam-macam jalan yang dibekalkan, tapi bila kita ambil jalan menuju hidayah, insya-Allah kita tidak akan dipusingkan hati kita, dan inilah yang penting kita usahakan, kita istiqamah pada setiap hari bersama jalan Al-Quran. Membawa pada perkataan pilihan pada hari ini, kita saksikan, iaitu perkataannya waddu law takfurun. Ya, waddu itu daripada perkataan wadda ataupun wadada, iaitu ingin, menghendaki ataupun mencintai melampau-lampau. Ya, 29 kali disebut dalam Al-Quran, muncul dalam surah Al-Baqarah, dalam surah Ali Imran ataupun dalam surah Mumtahanah. Kalau dalam surah Ar-Rum itu Ustaz, perkataan waddu ni dikaitkan dengan mawaddah. Besok majlis-majlis kahwin tu kan dia bagi ayat tu kan, ya, mawaddah apa? Sakinah, mawaddah, warahmah. Sebenarnya tiga perkataan itu adalah fasa-fasa
dalam perkahwinan, di mana awal tu sakinah, tapi lepas beberapa lama itu mawaddah diperlukan. Kalau tak ada mawaddah mungkin berpisah kan, ya. Tapi bila dah tua tu, mula sakit-sakit badan apa sebagainya tu, ya, bila dua-dua sakit maksudnya, dua-dua dah, ini sakit, orang ni cakap tak dengar, orang seorang lagi cakap tak berfaham kan. Waktu itu bukan sekadar mawaddah, ya, tetapi apa yang dinamakan sebagai rahmah, ya. Apabila dapat rahmah, maka sesuatu perkahwinan, satu keluarga itu insya-Allah akan kekal sampai ke akhir. Kita berehat sebentar, kembali semua selepas ini. My Quran Time, Quran, Salat, Infak. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. جاهينا وارزقنا تلاوته. Disebut oleh Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin dalam bab taubat. Taubat dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni ada 3 cara. Ni dosa kita dengan Allah lah. Iaitu apa? Yang pertama sekali adalah kita tinggalkan dosa. Yang kedua, kita menyesal sungguh-sungguh, takkan mengulangi. Dan yang keempat, yang ketiga, kita berazam betul-betul takkan repeat ataupun mengulangi balik dosa tu. So, menyesal, tinggal, azam. Tapi kalau dosa tu melibatkan dengan manusia, maka waktu tu kita kena, kalau dia melibatkan harta yang dizalimi, kita kena pulang balik. Contoh, kalau kita pernah tipu orang dalam bab pelaburan, tak ramai pun, dalam 500 orang. Kena pergi cari balik orang tu, minta maaf dengan dia, pulangkan balik, jangan kurang 1 sen pun daripada harta yang kita pernah tipu dia. Tu penting tu. Bukan maksudnya bertaubat, taubat ni tak apa, yang tipu-tipu tak apa, yang penting pergi masjid tarawih 23 rakaat kan, ataupun doa pada Allah, tahajud, lekuk-lekuk lantai apa semua, sebab apa, punya banyak tahajud kan. Tak bermakna di sisi Allah kalau kita tak pulang. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن. Alhamdulillah. Terima kasih kepada para penonton. Terus istiqamah dengan My Quran Time, Quran, Salat dan Infak. Alhamdulillah. Untuk seterusnya kita nak ulang kaji bacaan kita, tajwid kita pada ayat, khususnya pada ayat pertama yang telah pun kita mengenali akan makna-maknanya, terjemahan dia dan juga dah ditadabbur kepada kita. Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Dia pasti akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak ada keraguan akan terjadinya. Maka siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Ayat 87. Baik, kita nak lihat dahulu
apakah slide ataupun paparan kita untuk tajwid. Menyempurnakan kalimah tahlil kalimah tahlil maksudnya kalimah nak fokus kalimah la ilaha illallah lah. Kalau kita sebut tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, kalau takbir Allahu akbar, kalau apa lagi, kalau tarjih kalau hauqalah okey, la haula wala illa billah. Kalau tahlil la ilaha illallah. Okey. Maknanya kalimah la ilaha illallah banyaklah dalam Quran, dan ni la ilaha illahu. Tak disebut la ilaha illallah lah sebab awal ayat tu Allah dah. Allahu la ilaha illahu. Baik. Ada beberapa perkara dalam kalimah yang penuh kebesaran ini. Kita kata kalimah tauhid lah. Kalimah tauhid yang menguatkan jiwa iman kita. Orang Arab tak kala bila mendengar perkataan-perkataan syirik, perkataan-perkataan orang yang mensyirikkan Allah, orang yang kufur, mereka akan banyak menyebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kan? Allah Tuhan yang tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, melainkan Dia. Okey, Allahu, perkataan Allah tu ditebalkanlah. Perkataan Allahu. Okey, Allahu. Okey, lam tu ditebalkan. Betul-betul lam tu yang solid lam Allah. Cuma lam tu nak ditebalkan. Dekat situ tu. Masa mati tu. Jangan tengok mulut saya. Jangan lam dah sebut tapi banyak juga kita kacik mulut. Mulut tu gerak hanya sekadar ikutan semata-mata secara bukan mesti fokus pada mulut. Tak. Dia lam yang di dalam tu, lidah tu. Okey, Allahu sebut Allahu. Dia hanya bergerak gitu je. Dia bukan banyak sangat. Banyak sangat dia akan mempengaruhi bunyi lam tu. Kurang cantik lam, sama ada kurang cantik banyak atau kurang cantik sedikit. Gitu. Istilah dia begitulah. Kan? Lagi sekali Allah. Suara daripada dalam. Jangan biarkan di mulut. Tu dia akan ada sedikit suara macam mat, suara waw dan sebagainya. Okey. Lafaz Allah. Tebal lah sebelum dia baris atas. Tebal. Lam tu tebal. Kerana sebelum dia berbaris atas. Kemudian kalimah la ilaha illahu. La tu dipanjangkanlah. Kerana huruf mat la pada kalimah la itu bertemu hamzah dalam dua perkataan. Kita baca riwayat kita, Imam Hafs dan Asim membacanya dengan dipanjangkan. Mat itu 4 ataupun 5 harakat. Allahu la ilaha illahu. 1, 2 mula. Allahu la ilaha illahu. 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 Sekatakan mak tu. La ilaha illahu. La
panjang dua harakat tu diselaraskan bunyi tu sesuai dengan kelajuan bacaan. Allahu la ilaha illahu. Allahu la ilaha illahu. Okey, la panjang, ilaha bila sampai illahu. Yang menafikan kalimah yang menetapkan Allah sahaja yang berhak layak disembah. Illahu. Ditekankan lam ada sabdu. Kalimah ni kalimah besar. Jangan bagi salah kalau boleh. Kalau boleh jangan bagi salah sedikit pun. Jangan Allahu la ilaha illahu. Sabdu atas lam tu pastikan ditekan sesuai dengan lam lah yang disabdu tu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah. Ambil je lah. Sebab kalau sabdu tu diringankan, makna dia berubah. Illa dengan ilah. Lain tu. Sedangkan ilah di sini pengertian dia kuat tu untuk menegaskan, mengisbatkan Allah. Kan? Jadi sabdu, ingat sabdu je, dia akan jadi. Macam baru ni peringkat tilawah peringkat antarabangsa Ustaz Fah. Peserta daripada Afghan tak silap. Afghanistan, orang Arab. Maknanya menjadi peserta pilihan lah untuk memenangi. Kalimah ala ala dibaca dengan Allah. Bunyi lebih kurang tapi lagi jauh makna. Ala dengan Allah. Sama ada ila ataupun illa. Kalimah ila qaumihim dibaca illa qaumihim. Jauh maksud. Jauh laginya. Kan? Ila qaumihim dibaca illa qaumihim. Satu dewan. Bising satu dewan. Maknanya Tersilap. Tersilap lah. Tak besar. Walaupun masyarakat kita tengok betul-betul fokus. Alhamdulillah. Tengok pada ayat paparan skrin tu besar tu ayat Quran saja. Dipaparkan kat belakang peserta. Mungkin peserta tak perasan masa baca. Orang belakang tu bising. Peserta pun apa ni bising semua ni. Kan? Salah ke? Dia pun teruskan bacaan. Itu kesalahan besar lah. Kesalahan yang boleh sebab apa? Kesalahan tu mengubah pada makna. Illa tambah sabdu. Tambah sabdu. Okey. Allahu la ilaha illahu. Allahu la ilaha illahu. La yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fihi. Ilah kat sini. Ilah tu lah dia. Ilah. Kat situ. Lari maknanya. Ilah kalau kita terjemah bahasa kepada. Kepada. Ilah kecuali pula jadinya kan. Wa man asdaqu minallahi haditha. 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 Mencabarnya di sini pada minallahi, huruf ha yang simpul tu baris bawah pula lagi lemah lah dia. Ha tu dah lemah, baris atas tu ketahan lagi. Ha kita sebut semalam, yang kedua martabat yang kedua ha hu lemah lagi. Baris bawah pula lagi kurang dia punya. Hi kan. Kemudian nak sebut ha pula yang dekat-dekat dengan jiran dia tengah halkum. Nak bagi beza hi ha biar nampak sikit. Wa man asdaqu minallahi haditha. Wa man
أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله حديثا. Masya Allah. Begitulah, mudah-mudahan kita semua dikurniakan kefasihan lidah kita dalam membaca ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Nak berehat seketika, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini pasti dalam My Quran Time, Quran Salat Infak. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. منهما جاهينا وارزقنا تلاوته. Menceritakan tentang mimpi, kan? Kalau yang menceritakan tentang mimpi itu adalah orang-orang yang mungkin tidak dilihat sebagai pembawa mesej agama, mungkin tidak menjadi isu, tetapi bagi orang-orang yang orang kata apa, nampak kredibiliti sebagai seorang penyampai ilmu agama yang mempunyai followers ataupun pengikut yang banyak, kalau isi kandungan penyampaian itu banyak tergantung kepada mimpi dan sebagainya, maka saya rasa itu kurang wajar. Betul. Sebab mimpi bukan satu sumber syarak. Kalaulah mimpi itu datang dengan konten ataupun isi yang mana ia bersesuaian dengan syarak, maka seseorang itu haruslah melakukan satu tindakan berdasarkan arahan syarak, bukan berdasarkan arahan mimpi. Itu sebab mimpi semua orang boleh claim. Betul. Kalau orang claim kata aku mimpi, saya mimpi ini, Nabi pesan ini dan sebagainya, jadi susah. Agama akan واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Kembali kita dalam My Quran Time, Quran Salat Infak pada hari ini. Sama-sama kita melihat kepada ayat 87 hingga ayat 89 pada hari ini, di mana kita sudah pun dibekalkan dengan apakah formula untuk membina masyarakat yang sejahtera. Setiap individu perlu bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan ianya pasti membina satu sifat kebertanggungjawab, ya, tanggungjawab pada setiap individu, kerana kita akan dikumpulkan pada hari kiamat dan ianya adalah satu perkara yang benar-benar akan berlaku, kerana ini adalah berita bukan daripada surat khabar, bukan daripada social media ataupun daripada blog-blog manusia, tetapi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam membina perkara ini sudah tentunya ada kumpulan-kumpulan yang tidak bertanggungjawab, ya, mereka kumpulan yang dalam 2-3 muka dan ianya mengacau kepada kestabilan bagi sesuatu masyarakat. Maka Allah mengingatkan kepada kita pada ayat 88 kepada para sahabat, sebenarnya jangan bergaduh ataupun bertelingkah apabila berinteraksi dengan kumpulan ini. Fokus kepada
apa yang perlu dilaksanakan. Kerana kalau kita melihat sebagaimana dalam surah Ali Imran, bila bergaduhnya itu umat Islam, maka ia menyebabkan fatadhhaba rihukum, ya, kekuatan umat Islam itu akan pergi ataupun akan hancur. Dan perkara konflik ataupun berbeza pendapat itu berlaku dalam masyarakat, tetapi jangan sampai kita memberi fokus kepada kumpulan yang dinamakan munafik. Satu ialah kita cari siapa munafik, Ustaz. Kan, kita cari siapa munafik satu, itu tak penting. Yang keduanya ialah kita labelkan orang munafik. Itu satu lagi. Itu satu perkara yang akan mengganggu kestabilan kita apabila kita nak buat kebaikan. Tak perlu kita label, tak perlu kita cari, tetapi yang lebih penting ialah kita terus menyampaikan mesej kebaikan, teruskan projek kebaikan, dan orang-orang yang ada masalah hati ni akhirnya akan diketepikan di dalam masyarakat. Apakah agenda bagi orang-orang yang munafik ini? Ya, Allah bongkarkan pada ayat 89 untuk kita maklum dan kita tahu macam mana menguruskan mereka. Ayat 89 kita baca bersama Al-Fadhil Ustaz Tirmizi. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Waddu law takfuruna kama kafaru فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا Surah Al-Azim ayat yang ke-89, mereka ingin agar kamu menjadi kafir sebagaimana mereka telah menjadi kafir sehingga kamu menjadi sama dengan mereka. Ini adalah hakikat tentang golongan munafik, Ustaz, ya. Golongan munafik ini mereka bersama dengan Rasul, sembahyang di belakang Rasul, bersama dengan orang Islam, tetapi apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang bukan Islam, mereka bersekongkol. Mereka kata bahawa kami ini sebenarnya dengan kamu. Ini telah dibongkarkan dalam surah Al-Baqarah, ya, pada ayat yang ke-8, 9, 10 hingga ayat yang ke-20. Dan kali ini dalam surah An-Nisa Allah bawakan lagi, ya, apakah agenda mereka? Waddu law takfuruna kama kafaru fatakuna sawa, iaitu mereka ni cinta sangat, Ustaz, ya. Waddu ni keinginan, kecintaan yang melampau-lampau kalau boleh orang-orang Islam ni kufur seperti mana mereka, ya. Mereka itu masuk ke dalam Islam itu hanya untuk memporak-porandakan dan juga untuk merosakkan apa yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka harapkan fatakunu nasawa, sama dengan mereka. Mereka harapkan sama dengan mereka, bersama-sama untuk kufur. Maka apakah yang perlu dibuat? Fala tattakhidu minhum, janganlah ambil di kalangan mereka ini sebagai pemimpin, ya, sehingga mereka berhijrah ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang di Mekah, Ustaz, ya. Orang-orang di Mekah yang peluk Islam dan kemudian dia diminta untuk berhijrah, ada dua kumpulan. Satu ialah kumpulan wanita, anak-anak yang tak boleh berhijrah. Tetapi ada kumpulan yang mampu untuk berhijrah tapi mereka tak nak berhijrah. Pasal apa? Hijrah ni bukan mudah, Ustaz, ya. Bila kita berada dalam agama Islam, kita baca Al-Quran, kemudian kita nak berhijrah daripada mungkin amalan-amalan tak baik, rasuah, gila kuasa, gila harta dan sebagainya, kita nak berhijrah kepada kecintaan kepada Allah. Bagi setengah orang ia amat sukar. Dia merasakan bahawa saya baca Quran, ya, saya bersama dengan kumpulan Islam, tetapi bab yang rasuah, gila kuasa, menzalimi kepada orang-orang lain, perkara itu susah dia nak berhijrah.
Ya. Jadi komitmen untuk orang Islam di Mekah itu sepatutnya kena berhijrah, tetapi mereka tidak, maka itu adalah kumpulan yang digelar sebagai munafik kerana mereka tidak mengikut kepada arahan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang ini jangan diambil sebagai aulia, sebagai pemimpin, dan jika bertemu fa in tawallau, ya, jika mereka ini berpaling, apa yang perlu dibuat? Kalau kita tengok ayat ini Ustaz memang ganas sikit, ya. Kalau kita tengok ayat-ayat dalam Quran, kalau kita baca konteks yang salah, maka kita akan nampak kalau jumpa mereka fakhuzuhum, iaitu tawan mereka, kemudian waqtuluhum, bunuh mereka, ya. Kalau kita tengok ayat ini kita rasa macam kita jumpa je mereka bunuh terus, ya. Dan kita rasakan bahawa ini adalah satu ayat yang ganas mempromosikan terorisme kalau kita tak faham secara kontekstual. Sebenarnya apa? Mereka ini adalah kumpulan yang masuk Islam, masuk satu kumpulan orang-orang yang beragama Islam, kemudian mereka berpaling tadah. Istilah zaman sekarang pengkhianat, Ustaz. Pengkhianat kepada negara, pengkhianat kepada negeri, kepada orang-orang Islam. Maka orang begini bila dia membocorkan rahsia kepada negara lain, membocorkan rahsia kepada kumpulan orang-orang yang tidak beriman, rahsia orang Islam, maka kesannya apa? Kalau dalam ketenteraan misalnya, kalau orang jadi tentera bagi sebuah negara, dia bocorkan rahsia kepada tim yang lain pun memang tembak, kan, hukumannya. Dan ini memanglah wajar. Kerana apa? Kerana dia akan meletakkan risiko kepada pelbagai lagi nyawa yang akan dihancurkan. Seperti mana orang-orang munafik ini, dia bocorkan rahsia kepada orang musyrik Mekah dan berlaku peperangan, dan salah satunya kesannya ialah ramai orang yang wafat ataupun meninggal. Dan peperangan adalah satu perkara yang sebenarnya kalau boleh dielakkan, tetapi kadang-kadang dia berlaku kerana ada perkara-perkara yang bocor rahsia dan sebagainya. Jadi daripada 100 orang, 200 orang, satu negara rosak, maka orang yang membocorkan rahsia pengkhianat ini, Allah kata apa? Kalau mereka berpaling, fakhudhuhum waqtuluhum haitsu wajadtumuhum. Jumpa mereka, kena dibunuh kerana mereka ini membahayakan pada negara. Wala tattakhidhu minhum waliya wala nasira. Dan jangan ambil di kalangan mereka ini sebagai wali pelindung, dan jangan menjadi sumber petolong yang menolong, kerana mereka ini tidak boleh dipercayai. Jadi ini kita kena faham ikut konteks, ya. Ini bukan bunuh. Kalau ada orang mungkir janji, Ustaz, mungkir janji, ini sifat munafik ni, bunuh. Bukan. Ini adalah konteks orang munafik tauhid yang membocorkan rahsia bagi sebuah negara, maka dia membocorkan rahsia pada musuh. Ini yang wajar dibuat, dan bukanlah Islam ini mempromosikan kepada terorisme ataupun keganasan, tapi ia adalah untuk menjaga keamanan bagi sebuah negara dan kumpulan manusia yang inginkan kesejahteraan. Membawa pada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan yang pertama ialah persiapkan diri dengan amalan baik yang sempurna dan berkualiti, iaitu untuk menjawab, untuk kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala suatu hari nanti. Yang pertama. Yang kedua, bersatu dan sepakat bersama menentang musuh Islam. Ya, jangan kita bertelingkah. Kalau ada musuh kita hadap musuh, jangan sesama orang Islam sendiri yang bertelingkah, yang diselar ataupun ditegur Allah pada ayat 88. Yang ketiga, penting memilih sahabat baik yang membimbing kita ke syurga dan bukan yang nakkan kepada kekufuran yang membawa kepada azab daripada yang Isa. Kita doa pada Allah SWT, Allah pimpin kita pada setiap masa. Bersama Ustaz Tir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ahwalil muslimin, aslih qalatahum wa ulama'ahum wa shababahum wa nisa'ahum ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik was salamata min kulli ithmi wal ghanimata min kulli bir والفوز بالجنة والنجاة من النار. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير وصلى الله وسلم وبارك على محمد والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita pada hari ini untuk sama-sama kita memahami beberapa senario kehidupan sosial, ataupun ini juga mungkin dikaitkan dengan ayat politik misalnya. Tapi ini ayat politik yang menguruskan kesejahteraan, dan jangan kita tertipu ya dengan angkara orang-orang yang ingin merosakkan masyarakat. Ini nilai yang ingin kita bina dalam tabung gerakan Al-Quran sebagai satu platform tuan-tuan menyumbang, dan juga kita membina ya ekosistem Islam
dan di kalangan orang Islam sendiri kita menyebarkan kebaikan dan kita dapat hidup bersama dengan orang yang bukan Islam dengan kontrak sosial yang berpandukan daripada hidayah Al-Quran. InsyaAllah kita bertemu lagi pada ayat seterusnya dalam surah An-Nisa. Quran Time, Quran, Salat, Infaq, insyaAllah. آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا هجتين